dan sanitasi di pasar-pasar burung untuk mengurangkan risiko ke atas kesihatan awam. Kemunculan semula wabak COVID-19 di Beijing kebanyakannya dikaitkan dengan pasar-pasar makanan yang luas seperti Pasar Burung Xinfadi. 21 kes baru dilaporkan di Beijing hari ini, membawa jumlah keseluruhan kepada 158 sejak seminggu lalu. Penularan terburuk di bandar itu sejak awal Februari. Sedang kebimbangan meningkat mengenai gelombang kedua penularan COVID-19, ramai penduduk di Beijing menjalani kehidupan seharian dengan berhati-hati. Pihak berkuasa membatalkan banyak penerbangan, menutup sekolah-sekolah dan menguatkuasakan sekatan ke atas hampir 30 kawasan kejiranan bagi membendung penularan virus corona. Beberapa wilayah lain juga mengeluarkan perintah kuarantin terhadap para pelawat yang tiba dari Beijing. Arab Saudi mencatatkan jumlah tertinggi kes baru COVID-19 dalam sehari dalam tempoh 24 jam yang lalu. Dengan pertambahan lagi 4,919 kes baru, jumlah keseluruhan kes COVID di Saudi kini mencapai lebih 141,200 kes. Menurut Kementerian Kesihatan Saudi, 10 individu dijangkiti COVID-19 kerana tidak memakai pelitup dan tidak mengindahkan langkah-langkah jaga jarak selamat di tempat kerja. 2 daripada 10 pesakit COVID-19 itu kini dalam keadaan tenat di hospital. Lagi 39 kematian dicatatkan, membawa jumlah keseluruhan kematian di Saudi kepada 1,091. Majoriti kes baru COVID-19 di Saudi dicatatkan di Bandar Riyadh dengan lebih 2,300 kes dikesan sejak Selasa lalu. Ibadah umrah masih digantung pihak berkuasa Saudi akibat COVID-19 sejak Mac lalu, tetapi keputusan sama ada ibadah haji akan diteruskan belum lagi diumumkan. Bagaimanakah pusat-pusat tuition bersiap untuk fasa 2 pembukaan semula ekonomi Singapura esok? Juga ikuti selepas ini pembahagi meja untuk pastikan keselamatan ketika makan di luar. Jimat tenaga dan wang hanya dengan Mitsubishi Electric Starmax Aircon, mudah dibersihkan dan tiada bunyi bising. COVID-19 telah menjejas teruk ekonomi global. Pemerintah akan bekerjasama dengan peniaga-peniaga untuk menyelamatkan pekerjaan dan mewujudkan pekerjaan yang baru untuk pencari kerja. Keutamaan kami adalah untuk membantu syarikat-syarikat mengekalkan para pekerja. Lebih daripada $23 bilion telah diperuntukkan untuk menyokong gaji para pekerja kita. Syarikat-syarikat yang belum dibenarkan beroperasi semula akan menerima bantuan gaji tambahan sehingga Ogos atau bila-bila syarikat-syarikat tersebut dibenarkan beroperasi semula. Pengecualian dan ribat levy pekerja asing akan dilanjutkan. SME akan menerima geran wang tunai untuk potongan harga sewa. Penyewa hartanah yang diurus oleh pemerintah akan menerima pengecualian sewa sehingga 5 bulan secara keseluruhan. Lebih $500 juta akan diperuntukkan untuk membantu syarikat-syarikat runcit dan makanan mendigitalkan operasi mereka. Pemerintah akan terus membantu untuk memajukan syarikat-syarikat baru yang berpotensi dan mewujudkan pekerjaan baru. Kami akan menyokong perniagaan dan pekerja untuk membuat penyesuaian, mentransformasi dan merebut peluang baru supaya bangkit dengan lebih kukuh. I need help. On the new season of Code of Law. You are one of us, yet you killed a brother man. I had to fight them, I had no choice. You had no choice. I'm always on your side, even when the whole world is against you. You are not in control, Derek. Let me help you learn their lesson.
New season of Code of Law, Monday, 9:30 p.m. on 5. More episodes of Code of Law Final are available on demand for free on MeWatch. This week on Kin. Why do you keep saying Emily and I are wrong? James treats you like a brother. Do the right thing. Their wedding is for show only. They don't love each other. Well, this guy you're seeing, how serious is it? All these years, when I was alone waiting for you, you didn't give a crap. Now that I found someone who cares about me, suddenly you've become husband of the year? Kin, Mondays to Thursdays on 5. More episodes of Kin are available on demand for free on MeWatch. Brought to you by Mitsubishi Electric StarMax Air Conditioner. Selamat berjumpa lagi. Sebuah peranti baru berbentuk tablet kini boleh memantau suhu badan dan mengimbas kad pengenalan para pelawat bagi daftar masuk safe entry secara automatik. Ini ketika lebih banyak perniagaan dan pusat membeli belah bakal dibuka di bawah fasa 2 pembukaan semula kegiatan ekonomi Singapura bermula esok. Peranti ini boleh memantau suhu badan dan mengimbas kad pengenalan bagi daftar masuk safe entry. Ia juga berfungsi dengan kod aplikasi Trace Together dan SingPass. Diberi nama Sistem Kawalan Suhu Akses Rupa Muka yang dihasilkan syarikat Canon Singapore. Para pelawat daftar masuk sendiri dengan sistem tersebut merakam 4 angka terakhir nombor kad pengenalan sebelum menghantarnya ke sistem safe entry. Menurut pemerintah, ia tidak berkongsi maklumat peribadi safe entry dengan para peniaga, tetapi jika mereka mengambil data para pelawat, perlu mematuhi undang-undang data. Lebih 500 pembahagi meja sedang dipasang di beberapa pusat makanan serta kantin menjelang fasa 2 pembukaan semula kegiatan ekonomi Singapura esok. Projek perintis itu dibiayai Yayasan Temasek bersama syarikat CapitaLand dan Kesatuan Para Pekerja Pengangkutan Kebangsaan NTWU. Pembahagi meja ini diselaputi bahan pembasmi kuman yang boleh bertahan 3 bulan. Ia bakal dipasang di pusat-pusat makanan kendalian Kopitiam dan Food Junction di beberapa pusat membeli belah CapitaLand serta kantin-kantin para anggota NTWU. Yayasan Temasek juga akan bekerjasama dengan rangkaian kedai Yakun bagi meneroka penggunaan pembahagi meja itu. Menurut Yayasan Temasek, pembahagi meja ini bertujuan memastikan sekitaran yang lebih selamat apabila seseorang membuka pelitup untuk makan ataupun minum. Pelindung plastik di kaunter dan susunan tempat duduk berjarak selamat. Ini merupakan antara norma baru di McDonald's apabila ia membuka pintunya kepada para pelanggan yang ingin menjamu selera di dalam restorannya. McDonald's menyatakan ia akan menyediakan pelindung di kaunter-kaunter dan kios-kios pesanan sendiri serta pengambilan dan bayaran pandu lalu. Langkah-langkah baru ini ditetapkan selain daripada pemeriksaan suhu badan, amalan jarak selamat dan pendaftaran masuk menerusi safe entry yang sedia ada. McDonald's juga meningkatkan usaha pembersihan pada permukaan terdedah. Cawangan-cawangan di dalam taman juga akan dibuka semula, namun kios pencuci mulut hanya akan dibuka bermula Isnin depan. Saudara, bermula esok juga pusat-pusat tuition sudah boleh dibuka semula. Namun sebilangan pusat tuition sebaliknya memilih untuk menangguhkan pembukaan masing-masing disebabkan cabaran memenuhi beberapa peraturan pihak berkuasa. Wartawan Afika Hussein menjelaskan. Encik Yang Iskandar dan Cik Hayati Abdullah enggan terburu-buru menyambut semula sekitar 600 pelajar di 4 pusat tuitionnya. Mereka masih tertanya-tanya tentang apa yang boleh dan tidak boleh. Jadi antara yang menjadi keprihatinan adalah mungkin saiz kelas. Kami kurang pasti buat masa ini apakah tuntutan dari pihak pemerintah. Pemerintah semalam menjelaskan jarak selamat 1 meter antara pelajar masih perlu dilaksanakan selain tiada interaksi fizikal antara pelajar. Jika interaksi tidak dapat dielakkan, 5 pelajar boleh digabungkan menjadi satu kumpulan tetapi tidak boleh berinteraksi dengan kumpulan lain. Namun ada satu lagi perkara yang membuat EduFront tidak tergesa-gesa dibuka esok. Sebenarnya kami telah membuat tinjauan rambang ke atas para pelajar dan juga ibu bapa yang memeranjatkan sebenarnya agak dalam 75%
mereka yang sebenarnya lebih gemar mengikuti kelas dalam talian, kerana setelah 2 bulan mereka mengalaminya, mereka dapat menjimatkan banyak masa dan tenaga yang digunakan untuk ulang alik ke pusat tuition.